situ. Dua. Okey, sebelum saya serahkan kepada Ustazah Aida, suka untuk saya maklumkan bahawa untuk kelas ni dalam grup WhatsApp tu kita ada link. Link tu sebenarnya kita dah letak dekat description group, tapi untuk sesiapa yang baru join, kita akan everyday kita akan share je lah link tu ya. Okey, untuk kelas ni Ustazah lebih suka kita ada two-way communication interaction. So kalau Ustazah tengah explain, ada yang tak faham, boleh tanyalah insyaAllah ya. Ataupun kalau yang rasa nak tanya last sekali pun boleh chat je dekat chat box tu, nanti kita akan kemukakan kepada Ustazah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baiklah, insya-Allah kita teruskan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita daripada semalam kita dah tengok kepada pandangan yang kasar ataupun overview pada kalimah. Okey, kalam. Kita kan nak belajar objektif kita ingat pada semula untuk mengenal kalimah dan juga menterjemah kalimah yang kita kenal tu. Jadi kalimah ada terbahagi kepada 3, iaitu kalimah harf, kemudian isim, kata nama, dan juga fi'il, kata kerja. Dan kita mudahkan, kita ingat color. Maknanya kalau hijau, harf. Kalau hitam, isim. Kalau merah, fi'il. Jadi hari ini kita terus pergi kepada harf. Harf ni terbahagi kepada 2. Ada satu kata tugas, ada kata sendi. Bila nama dia tu kata tugas, bererti dia ada kerja yang dia buat. Apa yang berlaku kalau ada dia? Apa berlaku kalau harf ni bertugas? Jadi, kata tugas, kita kata maksud dia tu, maknanya bila dia ada tugas tu apa maksud dia? Dia menukar i'rab, menukar baris akhir ataupun kedudukan perkataan selepasnya. Jadi kita terus pergi ya. Kita terus pergi kepada pelajaran yang berikutnya. Ni kita akan mengenal kalimah yang pertama, kata tugas. Ini kita punya kod ni warna hijau ni. Sini hijau, harfu jar. Apa tugas harfu jar? Harfu jar menukar baris akhir kalimah selepasnya menjadi baris kasrah. Baris kasrah ni nama dia majrur. Asal yang baris kasrah. Maknanya kalimah yang datang selepas harf yang kita panggil harfu jar ni, dia akan berbaris kasrah. Contoh Allahu. Bila ada harfu jar, kita akan tengok sekejap lagi ni, dia akan jadi Allahi. Macam itulah contohnya. Harfu jar juga adalah tanda bagi kalimah isim selepasnya. Maknanya harfu jar ni kita akan jumpa banyak dalam Quran dan dia kalau ada je dia, perkataan ni akan berubah. Macam saya bagi contoh tadi, ada harfu jar min. Bila ada je perkataan lain selepas dia, iaitu isim, dia akan jadi baris kasrah. Asal perkataan ni semua hu kan, Allahu baris dhammah, tapi disebabkan ada harfu jar, dia akan jadi kasrah. Baik, mari kita tengok perkataan-perkataannya. Harfu jar. Sebut dengan saya ya. Saya akan tunjukkan, saya paparkan di skrin ni, sebutkan. Min, daripada. Min, daripada. Maknanya min ni berbaris sukun sebenarnya. Dia memang kekal pada baris sukun. Kalau saya buat bulat pun boleh juga. Tapi kalau dalam Quran dia tanda sukun tu macam ni. Macam tu kan? Tak habis. Jadi min. Min daripada. Okey. Ila. Ila daripada. Perhatikan baca dia tu ila. Jangan kata illa. Ni ila. Min daripada. Ila kepada.
An, dari hal ataupun daripada. Maknanya dia ada dua makna lah. Dia boleh dua makna. Tengok pada konteks ayat. An, dari hal ataupun daripada. Ala, atas. Fi, ada tiga. Boleh jadi di dalam, boleh jadi pada, boleh jadi di. Fi, dalam, pada, di. Bi, dengan ataupun kepada. Ini harfu jar yang kita kumpul dekat sini ni yang paling banyak, yang paling frequent dalam Quran. Kalau nikah, ni bererti dia berada kat mana ni? Ni awal kalimah. Selepas dia ni yang adalah isim. Ka. Ni bukan ka duduk belakang. Dia bukan ka yang datang ada perkataan selepas ni. Sebelum dia. Kalau macam ni bukan. Bukan. Tapi dia sebelum, sebelah dia tu yang ada perkataan. Harfu jar ni kita kena faham dia berada di awal kalimah. Dia punya, maknanya tugas dia tu, dia menukarkan baris kepada perkataan yang selepasnya tu. Kita akan tengok contoh. Tapi ni cuma sebut je lah. Ka, seperti. La, bagi. Li, bagi. Okey, boleh? Okey, kita sebut. Saya kecilkan sikit skrin ni. Kat bawah ni kita kata apa? Terdapat kata tugas yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk dalam buku panduan Al-Mubayyinah. Macam saya kata tadi, ni kalau untuk guru lah. Guru boleh tahu yang sebenarnya ada banyak lagi. Memang bukan ini sahaja. Tapi ini yang most frequent. Yang paling kita banyak jumpa dalam Quran. Okey, kita sebutkan. Min, ila, an. Min, ila, an. Ala, fi, bi. Ala, bi. Ka, la, li. Okey, min daripada. Ila kepada. Boleh macam tu. Min daripada. Min daripada. Ila kepada. Ila kepada. An dari hal. An dari hal. Ala di atas. Di atas. Okey, kita tulis kat sini atas kan. Kadang-kadang dia boleh jadi ke atas, dia boleh jadi di atas macam itulah. Tapi maksud dia atas. Di dalam, pada, di. Bi, bi, dengan, kepada. Ka, seperti. La, bagi. Bagi. Li, bagi. Bagi. Okey. Jadi ni nak kata kena hafal hari ni tak. Tapi kalau boleh kita faham dulu. Jadi ada huruf-huruf yang harfu jar ni dia menyebabkan isim selepas dia berbaris kasrah. Tapi kat sini kita belum nampak lagi. Cuma kalau boleh kita ingatkan yang 9 ni. Maksudnya ni yang paling banyak. Kita akan jumpa ni banyak dalam Quran pun ada. Kan? Betul tak? Dalam Fatihah pun ada. Dalam Fatihah yang mana? Kataan apa ada? Ala ni. Ala siratin mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kat situ dia tulis alaihim. Dia tambah kan. Baik, kita tengok contoh. Ini contoh-contoh harfu jar. Perhatikan bagaimana dia berfungsilah dalam kata frasa ataupun dalam ayat. Okey, contoh harfu jar. Berikut adalah contoh-contoh harfu jar bersama contoh kalimah isim yang menyusulinya. Perhatikan bahawa kalimah isim yang menyusuli adalah berkedudukan majrur. Jadi kita tengok sini, ini kalimahnya, min. Ini harfu jar. Jadi kalimah yang datang selepas harfu jar tu majrur. Ini harf apa? Ini hijau, harf. Harf apa? Harfu jar. Jadi kalimah isim yang datang selepas dia tu kedudukan dia majrur. Jadi bunyi dia minallahi, daripada Allah. Minallahi. Asal dia memang sukun ya. Ini saya kena peringatkanlah. Asal dia memang sukun. Tapi bila ini ruling dalam sebutan bahasa Arab lah. Bila jumpa
Dia sukun, dia tak boleh jumpa dengan sukun. Jadi macam mana nak buat? Hidupkanlah Swiss tu. Maksud saya ni, asal dia min. Tapi dia tak boleh min. Macam nak sebut tu? Sukun dengan sukun tak boleh sebut. Jadi dia automatically dari segi sebutan dia jadi minallah lah. Dia berjumpa dengan hamzah wasal. Sukun jumpa hamzah wasal, dia terus masuk. Ini pula alif lam syamsiah kan. Jadi minallahi. Tenggelam je lah hamzah wasal alif lam dekat depan ni. Jadi kalau kita nampak minallah ni, jangan pula kita tak perasan yang ni adalah harfu jar. Tapi asal dia baris dia sukun. Okey, contoh. 1, minallahi. Min, daripada Allah. Min khairin, daripada suatu kebaikan. Minal muslimina, daripada orang-orang yang menyerah diri. Minhum, daripada mereka. Boleh nampak tu? Jadi semua ni, kalau min maksud dia daripada. Kalimah-kalimah ni yang berubah. Kita tengok kalimah ni, baris akhir dia. Kasrah. Ini jadi kasrah. Ini di kasrah dengan huruf. Tu nanti kita akan belajar di modul 2. Cumanya kita tak pernah jumpa minal muslimun. Salah lah. Jadi minal muslimin. Tapi maksud dia sama orang-orang yang menyerah diri. Minhum pun gitu juga. Dia tak boleh jadi minhimi ke minhumi ke, tak. Ada isim yang memang macam tu je. Kan? Nanti kita akan belajar isim lah. Sekarang ni kita concentrate pada harfu jar. Sekejap lagi ada latihan dia. Ya? Ustazah, majrur tu again Ustazah, maksud dia apa Ustazah? Majrur ni maksud dia kedudukan kalimah tu dalam, kita tengok kat atas ni dalam ayat. Fungsi dia dalam ayat. Oh, okey. Sekejap, mana dia punya nota tu? Sat. Ini kita belum masuk lagi lah. Saya cakap yang ni. Okey, sekejap lah. Betul. Yang atas ni. Ni. I'rab ni. Okey. Ni majrur ni. Dia maksud dia kedudukan baris akhir tu ada nama dia. Kalau dia baris kasrah, dipanggil memang kedudukan dia tu dipanggil majrur. Oh, I see. Macam itulah maksud dia tu. Okey. Tapi majrur ni hanya untuk isim. Yang berkedudukan majrur adalah isim. Boleh kita kata macam ni lah bila sebut marfu', mansub, majrur, majzum ni macam pangkat. Kalau kita kata, kita nampak macam pangkat kan. Ada marfu' tinggi. Ada yang pegawai banyak buat kerja je. Yang ini maksudnya macam CEO ke. Tinggilah. Dia punya paling ketua. Yang ini maksudnya macam eksekutif. Dia banyak sangat kerja dia kena buat. Dia execute apa perintah. Yang majrur ni macam yang supporting je. Yang bantu-bantu je. Majzum ni dia memang tak boleh berubah. Dia tak ada. Dia baris sukun. Dah selesai dah. Dia dah tak payah lagi nak ubah-ubah dah. Dia punya designation tu dah ada. Macam itulah yang maksudnya kedudukan tu. Kedudukan apa ni? Kedudukan kalimah di dalam ayat. Okey. Tak apa, tu nanti kita akan belajar modul 2. Sekarang ni kita punya fokus, kita belajar tentang, kita buat apa nama dia ni? Ni harfu jar ni. Jadi kita ingatkan dia harfu jar tu ada yang paling banyak dalam Quran ni 9. Ada 9 ni. Jadi kalau ada harfu jar maknanya dia adalah tanda isim. Lepas dia tu mesti isim. Kalau ada harfu jar ni maknanya dia isim. Itu contoh dia. Kalau isim, apa dia signifikan dia? Kenapa saya kena tahu dia isim ke bukan? Terjemahan dia. Terjemahan tu mestilah kita terjemah kepada maksud dia isim. Dia tak boleh pula kita terjemah contoh macam ni al-muslimin daripada ni kita kena tahu. Kalau dia macam ni maknanya orang-orang yang menyerah diri. Tak boleh pula kita terjemah dia penyerahan diri walaupun isim. Ataupun kita terjemah telah menyerah diri oleh ia. Dia telah menyerah diri. Tak boleh lah. Orang-orang yang telah menyerah diri, tak boleh. Kita kena terjemah dia isim lah juga. Sebab kita dah tahu ni isim ni. Ni tanda isim. Ni tanda isim. Ni tanda isim. Tanda di awal. Dapat? Dapat. Okey. Dari segi yang kedua pula, kita tengok ilah. Ilah maksud dia kepada. Dia ada maksud. Tapi dia memberikan perkataan ni tak berubah. Tapi kedudukan itulah baris tu. Tu yang saya kata semalam. Baris dalam Quran ni
adalah suara ataupun tanda baca untuk kita menentukan nak dapatkan idea daripada satu-satu ayat tu. Nak faham tu, kita kena tengok benda-benda macam ni lah. Jadi kalau macam ni kepada Allah, bukan daripada Allah, ataupun ni bukan Allah yang berkata sebab isim kan. Maknanya ilallah kepada Allah. Ila khairin kepada satu kebaikan. Ilal muslimina kepada orang-orang yang menyerah diri. Ilaihim kepada mereka. Okey. Ustazah, yang lain tu macam kalau kita secara generalnya yang ni, kalau dia ada alif lam tu dia macam kita boleh katakan dia tu kata nama lah kan. Tapi macam ni suatu khairin ila Kata nama. suatu kebaikan. Nanti kita akan belajar kenapa dia isim. Sekarang ni kita punya, tapi kita dah nampak lah. Bila ada harfu jar, bererti dia tanda kepada isim. Maknanya perkataan yang datang selepas dia tu mesti isim. Mesti isim. Jadi kita sekarang ni kita baru belajar tanda pertama untuk isim, iaitu harfu jar. Macam itulah. Jadi bila ada harfu jar, dia akan menukar baris isim tu kepada kasrah. Macam itulah. Tak apa. Cuma saya nak kita perhatikan maksud dia ni dan yang tadilah, yang kedua ni. Baguslah tu, observation style tu betul. Jadi maknanya kita dah tahu isim. Kepala kita dah gerak dah. Dah fikir tentang, maknanya jadi isim. Tapi kenapa isim ni ada yang macam ni, ada yang macam tu. For now, kalau kita macam belum pernah belajar tu kan, kita ambil je dulu yang ni. Hijau ni harf. Jadi kalau harf ni harf apa? Harfu jar. Kalau kita kata harfu jar, nampak dekat bawah ni. Dalam Quran Mubayyinah tu kita sediakan ni. Ada ni. Ni harf. Ini harf hijau. Harf apa? Harfu jar. Apa jadi kalau ada harfu jar? Ni jadi majrur. Ustazah, ada ke harf lain Ustazah? Ada. Harfu jar? Oh ya ke? Ada banyak tugas harf ni. Ini yang paling senang lah. Yang paling banyak dan paling senang. Jadi kita ingat balik semula. Warna hitam, isim. You see the pattern lah. Cuba try to see the pattern and understand the concept. Tengok pattern, understand the concept. Kalau ni tak faham, kita tak ingat terjemahan dia, no worries sebab kita ada panduan tu, kita ada reference, kita boleh tengok maksud di bawah tu. Kan? Okey, kemudian ala. Sama juga. Saya sengaja kaedah ni kita buat dia sama je supaya kita boleh ingat perbezaan dia, fokus kita adalah pada harfu jar tu dan maknanya. Lepas ni saya terus boleh ke saya terus pergi pada terjemah latihan? Ni contoh. Belum Okay, kita go through the example. Boleh buat latihan, lepas tu tengok Ustazah punya ni kat skrin ni. Memang ada latihan dekat skrin. Okey, nanti saya panggil. Tolong kalau siapa tu Bid dengan Kak Faizah, Nisrin, kalau ada orang yang nak angkat tangan ke apa, let me know bila kita go through the exercise nanti. Sekejap lagi, okey? Baik. Ala ke atas. Jadi kalau dia tadi daripada Allah ataupun dari hal Allah. Ala ke atas Allah. Atas Allah. Atas suatu kebaikan. Atas orang-orang yang menyerah diri. Ke atas mereka. Fi, pada. Kau tengok konteks. Yang ini pada Allah. Yang ni di dalam satu kebaikan. Fil muslimin, pada orang-orang yang menyerah diri. Di fihim, pada mereka. Di dalam mereka. Kalau di dalam pun bolehnya ni. Tengok konteks ayat. Jadi fi ni ada, kalau kita tengok sesuaian. Kalau hari, pada hari lah, sesuai. Ni muslimin ni pada. Yang ada pada diri orang-orang yang menyerah diri. Boleh juga macam tu kan. Tengok konteks. B. B ni, walaupun dia harfu jar, tapi dia ada banyak maksud. Yang paling banyak, maksud dia kepada. Ataupun dengan. Macam kita contohnya beriman kepada Allah. Tak sesuai beriman dengan Allah. Berlindung kepada Allah. Tak boleh berlindung dengan Allah. Dia berlindung kepada Allah. Dia bila kata kepada ni, walaupun B ada memberi maksud yang berbeza sikit lah. Maksudnya kalau kita kepada.
Itu berbaliklah semula kepada bahasa kita. Bahasa kita yang kita nak terjemahkan perkataan bahasa Arab tu. Betul? Ustazah, sorry. Selalunya kita kata tadi Ustazah kata berlindung kepada Allah, bukan dengan Allah kan? Betul. Tapi kadang-kadang kita baca aku berlindung dengan Allah. Salah lah tu. Salah salah, terjemahan. okey. Kurang tepat. Oh, I see, okay. Sebab Allah dia lebih tinggi, dia maha tinggi, dia dekat kita. Kita tak berlindung dengan. Dengan ni kalau maksud bahasa kita dia memberi maksud apa? Setara kan? Sama-sama kan? No. Kita dengan Allah tak bersama, bukan bersama macam tu. Maknanya kita perlu jadi orang yang tunduk, patuh, takut. Macam tu. Jadi kepada dia tu tinggi. Okay. Kalau dengan nama Allah, ya. Dengan memberi maksud menerusi. Macam tu boleh maksud gitulah. Dia ada istilah dia tu, B ni semua. Tapi for now, don't worry about that. Kita baca tentang B. Ada kalanya B ni memberi maksud disebabkan juga. So kat situlah. Kita belajar yang sikit dulu. Belajar dua dulu. Iaitu satu maksud dengan, satu maksud kepada. Ni kepada. Saya ada soalan juga. Yang dari hal tadi tu, apa maksud dari hal ya? Tentang, mengenai. Oh, okey. Tak pernah dengar perkataan dari hal Tak pernah. Itulah, tak apalah, kita belajarlah juga kan. Bahasa satu lagi, bahasa kosakata dalam bahasa kita. Ada tak tanya, kita boleh tanya Kak Faizah. Ada kan Kak Faizah? Dari hal? Ada. Okay. Jadi maksud dia mengenai, betul? Ya, betul. Lebih kurang kan? Maksud dia lebih macam kurang tu. lah. Dia lebih kurang dalam grup padahal. Dari hal. Oh, padahal. Okeylah. Perkataan hal tu pun perkataan bahasa Arab juga ya. Okey, kita pergi terusnya pada harfu jar yang berikutnya. Ka. Jadi contoh kallahi. Ka maksud dia seperti. Kallahi seperti Allah. Ka khairin seperti suatu kebaikan. Ni maksudnya macam, kalau bahasa kita kata macam ni. Macam, tapi macam tu bahasa yang kurang formal lah kan. Ini seperti. Seperti perumpamaan, kadang-kadang Allah kata macam tu. Seperti orang-orang yang menyerah diri. Kahum, seperti mereka. La ataupun li kita sekalikan. Dia kena tengok pada kesesuaian ayat juga. Yang penting kita bukan nak buat ayat baru. Kita nak terjemah ayat dah sedia ada, iaitu Quran yang ada baris. Jadi kita pergi sini. Lillahi bagi Allah. Li khairin bagi suatu kebaikan. Lil muslimin bagi orang-orang yang menyerah diri. Kalau hum dengan kata nama macam ni, bagi mereka lahum. Kita tak boleh cakap lihum pula, tak pernah dengar kan? Ataupun lihim kan? Tak ada. Yang dalam Quran dia keluar macam ni je. Lahum. Maksud dia sama. La, li sama. La bagi, li bagi. Baik, boleh kita cuba latihan? Latihan 1. Cuba terjemah harf di bawah seperti contoh pada permulaan latihan. Ini contoh. Ini mungkin kita bagi boleh buat tulis balik rumah. Tapi sekarang ni kita buat secara lisan. Ya? Min daripada. Kita tuliskan sekali harf apa ni? Ni warna hijau huruf. Harf apa? Harf jar. Walaupun dah tahu. Semua ni harf jar, kenapa nak tulis lagi? Tapi inilah format dalam Mushaf Mubayyinah tu. Kita biasakan. Ya? Ila kepada. Ka seperti. Ala di atas. Fi di dalam atau pada atau di. Baik, siapa nak cuba dulu? La. Mak, apa yang dah terlupa? Baru je nampak. La yang baru nampak tadi, tak apa. Lahum. Lillahi. Agak-agak dia apa? Bagi. Siapa tu? Okey, bagi. Saya tulis kat sini Bagi. Ni huruf jar. Okey, kita dah tahu ni semua huruf jar. Kita tak payah nak tulis, boleh tak tulis boleh. Okey, ala. Atas. Ye. Tengok jawapan tak apa. Tengok pun tak apa. Baru belajar kan. B. Dengan. Dengan atau kepada. Masya Allah. Atau kepada. Kita buat short form. Li. Bagi. Bagi.
Cubalah jawab seorang-seorang. Hak yang tak pernah tu siapa? Beramai-ramai menjawab boleh juga. Tapi biarlah ada siapa saya nak cuba lah macam tu. Min? Daripada. Okey. Jangan dia macam ni betul. Dia macam ni, maksud saya tu kalau siapa yang rasa alah saya tak dapat ataupun janganlah rasa macam saya pergi cepat sangat ke apa cubalah tak apa. Minta kalau saya nak cuba tu jangan biarkan katalah ada yang dah tahu memang mesti seronok juga nak cuba. Maksud saya apa saya nak cakap okeylah sampai semua je buatlah. Maksud saya ni tak nak ada yang rasa merajuk jauh hati macam tu. Tak apa, cuba je B dengan. Dengan ataupun kepada. V Dalam. di dalam. Dalam ataupun di dalam. An Dari hal. dari hal. Alhamdulillah. Boleh kah? Seperti. Seperti. Betul? Seperti. Wah, dah tahu banyak. B ni ulang-ulang ni. Dengan kepada. Okey, ataupun kepada lagi. La bagi. Dia bukan jangan okey, ingat macam tu je lah. Dia lam alif la tu la. Pendek. Baca dia pun pendek. Ila kepada. Kepada. Ka Seperti. seperti. Saja saya bagi ulang-ulang ni supaya kita biasa. Min daripada atau dari hal. Min daripada je, tak ada dari hal. Okey, silap. Fi dalam. Di dalam ataupun pada ataupun di. Ya. Fi lagi sekali. Di dalam. Sama jugalah. An Dengan. bukan. Dari hal. Dari hal. An yang ada daripada ataupun dari hal. Adalah perkataan-perkataan yang kita boleh ingat. Kalau kita ingat macam dalam hadis kadang kita selalu dengar an Abi Hurairah radhiyallahu an, kan? An Ibnu Abbas contohnya. An Ibnu Abbas. Kita tahu. Tu an tu maksudnya daripada lah. Yang tu maksud dia daripada. Ala ke atas ataupun di atas ataupun atas je, tengok kepada ayat. Bagi. Ila kepada. Alhamdulillah. Selesai dah latihan ni. Semua dah dapat dah. Cuma ingat ke tak ingat je kan? Betul. Tak apa. Jadi kat sini ni bila kita balik tu kita tengok pula dalam ayat. Macam contoh ni. Cuba terjemahkan. Huruf je. Jangan risaukan yang lain tu. Terjemahkan huruf. Boleh cuba seorang satu. Bulatkan harfu jar seperti contoh yang pertama di bawah. Kemudian tuliskan terjemahan bagi harfu jar pada garis kosong di bawahnya. Baik, cuba buat. Siapa nak buat? Nombor satu ni contoh. Jadi bulatkan harfu jar. Kemudian terjemahkan. Harfu jar je. Yang ni dah ada. Ni yang hitam ni dia korespon dengan ni. Yang ni isim, nama. Yang ni pula dia korespon dengan jar ni lah. Jadi kita terjemahkan tu. Ini sama juga bagi Allah. Saya tak suruh terjemahkan. Kita tak suruh terjemahkan isim tu. Terjemahkan harf je yang kita baru belajar tadi. Jadi kat sini kita tahu dengan nama bagi Allah. Yang ni fihi. Siapa nak buat? Saya tuliskan. Siapa nak buat? Siapa tu? Syida. Okey, Syida. Silakan. Apa terjemahan dia? Padanya, betul. Padanya boleh, di dalamnya pun boleh. Di dalam. Di dalam ni, di dalam. Di dalam. Di dalamnya. Pada pun boleh. Tapi pilih satu lah, jangan ambil dua-dua.
kepadanya, tapi ni lebih sesuai sebab dia cerita pasal ni di dalam lah yang lebih Di sesuai. dalam, okey, di dalamnya. Di dalamnya hudan Dan lagi? petunjuk, Li bagi, ni bagi. Yes. Ni bagi. Al-muttaqina. orang-orang yang bertakwa. Yang tu tinggal baca je jawapan tu. Ya. Jangan kata, saya tak boleh terjemah. Tinggal baca Okey. Ayat 2, 3. Surah 2 ayat 3. Ni kat sini ada reference ayat dia. Ni reference ayat. Maknanya surah 2, surah Al-Baqarah ayat 3. Sama juga macam ni. Jadi by the time kita habis ni, bila baca surah 2 tu muka surat 1, muka surat 2, insya-Allah dah boleh dah. Dah tahu dah ya. Baik, siapa nak buat surah 2 ayat 3? Kak Sakinah. Ada okey Kak Sakinah, silakan. Kepada bil ghaib. Jadi kepada yang ghaib. Ahsanti. Okey, surah 2 ayat 3 lagi siapa nak buat? Ada 2 harf dalam tu. Siapa nak cuba? Saya lah Ustazah. Siapa tu Salia? Okey, silakan. Dengan apa? Okey. Alamak, ilai Ataupun kepada. Okey, kepada. Ila ke atas. Ila ke ala? Ni ila bukan ala. Ila ya. Ila hamzah. Jadi Kepada. kepada ya? Dia bukan ala. Oh, bukan atas ya. Bukan atas. Itu yang selalu orang confuse tu. Perhatikan ejaan. Satu i hamzah, satu lagi ain. Ila dengan ala. Kepada dengan di atas, beza sikit. Jadi kat sini terjemahan ayat ni kepada apa tadi, yang B tadi tu saya selalu B tu saya ingat dengan, tapi B tu bukan dengan, B tu sebenarnya kepada ya Ustazah. Lebih ada tepat dua. kepada lah. Kalau dalam konteks ayat ni 2, 3 ni beriman kepada. Kalau kita sebut beriman, dia diikuti dengan kepada. Kepada, okey. Beriman kepada, engkar pun kepada. Okey. Alright Ustazah. Baik, hudal lil muttaqin. Cuba buat surah 2 ayat 7 ni siapa nak buat? Bagi. Tiba je bagi siapa tu? Petunjuk kepada. Petunjuk li kepada ke? Li kepada ke? Bagi. Bagi. Okey. Alright. Jadi kalau kita terjemah kepada dia kurang tepat lah. Right. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Ala hudan. Saya. Siapa tu? Kak Nik. Okey Kak Nik, silakan. Di atas. Di atas. Betul. Betul, di atas. Betul. Yeah. Di atas petunjuk. Ya, okey. Kadang-kadang ke atas pun boleh. Yang ni. Ke atas, di atas. Okey. Ila syayatinihim. Siapa nak buat ni ayat 14? Dah jauh sikit dah ni. Kepada. Apa tu? Kak Hajar. Kak? Hajar. Okey. Ila kepada. Kepada. Terus terjemahkan ayat tu. Ila syayatinihim. Ila syayatinihim. Kepada pembesar-pembesar. Ataupun bagi mereka. Dia jangan ataupun. Dia memang kalau ada penggal ni, ada senggang ada kat sini. Maknanya dia ada 2 kalimah. Dia ada 2 kalimah. Syayatin ni 1 kalimah. Yang him ni pun 1 kalimah. Maknanya ni adalah kata frasa. Kalau kita nampak macam ni, maknanya ni kata frasa. Kata frasa. Jadi perkataan yang bertukar baris disebabkan frasa tu yang ni lah. Kepada pembesar-pembesar bagi mereka. Baik. Kita teruskan boleh? Jelas Okey. Jelas. Kama amanan nas. Ini nombor ayat ni salah ni. Kita kena saya highlight lah. Ni salah sikit Seperti. Kama amanan nas ni 2.13 ke? Tersilap. Okey. Ni kena kita bagi tahu saya lah ni kan. Developer. Salah. Okey, juga sama juga dengan 27 tu hudal lil muttaqin tu salah juga tu, nombor ayat reference salah.
Okey, lagi. Kama ni kita belum buat. Kama amanan nas. Seperti. Seperti. Ahsanti. Seperti. Seperti apa yang. Biasanya kalau seperti apa yang ni, dia gabungkan. Seperti. Biasanya kalau kama kita selalu sebut dah seperti mana. Dia maksud dia sama. Saya nak highlight ni maksud dia sama dengan seperti apa yang ni kita macam selalu tak pernah dengar pula perkataan ni. Tapi dari segi maksud dia seperti mana. Dalam bahasa kita lah. Ini nak bagi kefahaman je. Kalau kata seperti apa yang tu sebenarnya apa tak tahu kan. Seperti mana maksud dia tu. Nanti kalau kita dah banyak jumpa baru kita boleh sebutkan dia tu seperti mana je. Kita dah tahu dah agama ni. Tapi for now sebab kita sedang belajar harf, kita nampak macam ni kita penggal lah. Kita ini maksud dia seperti. Maksud dia apa yang. Okey, seterusnya ni seperti mana, seperti apa yang telah beriman oleh manusia. Baik, 2109. Siapa nak buat ayat ni? Bagi mereka. Siapa ya? Kak Ram, Okey Kak Ram, silakan. bagi mereka Ahsanti. Bagi mereka. oleh kebenaran itu. Ya. Okey. Ya, Aida nak tanya. Yang ni kan bagi mereka tu kan. Yang bawah tu jar majrur, patutnya majrur tu baris bawah Majrur dia tu ni kedudukan ni. Okey. Perkataan ni. Nanti kita akan go in depth bila kita masuk isim. Hari ni kita tengok la je. Kita tengok huruf jar ya. Jadi yang ini apa? Ini jar. Jadi yang majrur ni apa? Ni perkataan yang selepas huruf jar tu nama dia majrur. Makna kedudukan dia tu majrur. Baris bawah. Singkatan dia ialah MJR. Jangan salah, bukan MGR tau. Ni MJR. Maksud dia majrur. Ustazah kalau MGR tu pelakon India. Itulah pasal jangan tersilap. Jangan MGR. Okey. 219. Saya. An ashabil jahim. Ni paling sesuai apa? Sebab an tu ada dua. Masya Allah. Betul. Perihal. Daripada. Dari hal. Dari hal. Betul. Kita tengok tu pun kita dah tahu kan. Macam daripada penghuni-penghuni neraka. Macam lebih tepat dari hal lah. Banyak ayat kita jumpa macam ni. Tapi tengok konteks lah nanti bila kita dah belajar tu. Dia boleh daripada, dia boleh dari hal. Kita boleh. Kalau tentang boleh teacher? Boleh kan? Dari segi mafhum boleh. Tapi kita takut keliru dengan tentang yang kata kerja. Okey. Awak ni menentang saya macam tu kan. Contoh. Macam Kak Pak Isak saja je. Maksud tu. Jadi kalau boleh kita limitkan dia pada dua maksud. Ya. Okey. Min qablika. Siapa dia? Daripada. Ada sebelum. Daripada engkau. Ini kata frasa. Nanti kita belajar dalam isim. Don't worry about that. Okey, seterusnya rizqan lakum. Ni dia duduk Rizqan lakum. sebagai rezeki. Lakum bagi kamu. Bagi kami. Masya Allah. Bagi kamu. Okey, ada soalan setakat ni? Macam cepat je kan? Senang kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, daripada Shahnaz Nazri. Soalan dia? Soalan dia out of topic sikit. Workbook atau nota ni boleh kami beli? Nanti kita bagi, insyaAllah kita akan bagi pada semua yang mengikuti kelas ni daripada awal sampai akhir. InsyaAllah. Dah habis nanti kita akan, nanti admin akan dapatkan butir-butir untuk kita bagi hard copy dia insyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Jadi buat masa ni itulah tak nak lagi bagi buku tu.
Maknanya nanti akan bagi. Sekarang ni fokus dalam kelas ni supaya dapat betul-betul manfaatkan, tengok, cuba jawab dalam kelas ni. Interaktif sikit. Nanti kalau dah ada buku semua dah tak masuk kelas. Lagipun buku tu is still work in progress. Macam contohnya tadi kan, kalau saya kata, okay, saya nampak ada tersilap. Jadi saya bagilah keluar kami betulkan dulu. Nanti kita bagi yang dah mostly kita dapat dah proofread dan sebagainya. Dah proofread dan boleh bagi. Ya. Yeah? Jadi macam ni tadi kan ada kesilapan tu. Jadi kita betulkan dulu semua-semua ni. So your feedback dalam kelas kita punya apa tu memang sangat-sangat berharga lah, supaya kita sama-sama sebenarnya semua ada sumbangan dalam membangunkan Mushaf Mubayyinah ni, insya-Allah taala. Baik. Dah boleh? Ada soalan lagi? Sebab saya nak masuk huruf yang seterusnya. Kata tugas. Tadi kata tugas okey, kita balik semula atas. Harf kalimah terbahagi kepada 3. Allah. Kalimah terbahagi kepada, boleh dibagikan, dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu harf, isim, fi'il. Hari ni kita sedang melihat harf. Harf ada terbahagi kepada 2 jenis. Satu kata tugas, satu lagi kata sendi. Hari ni kita dah tengok kata tugas yang pertama, iaitu harfu jar. Harfu jar ni kita ada 3 kan kat sini. Jadi kita dah buat yang ni, harfu jar. Sekarang kita nak masuk kepada harfu nasab. Dah bersedia? Boleh kita masuk harfu nasab dan juga harfu jazam kalau dapat. Boleh Boleh, teacher. Okey, harfu jazam, harfu nasab. Harfu nasab dengan harfu jazam ni pun adalah apa dia? Apa dia beza dengan harfu jar tadi? Harfu jar menukarkan kalimah selepasnya. Harfu jar adalah tanda bagi isim. Dan harfu jar ni akan menyebabkan kalimah yang datang selepasnya iaitu isim berkedudukan majrur. Majrur ni tanda yang jelas kita boleh nampak dia baris kasrah. Tapi harfu nasab pula, dia menukar baris akhir kalimah isim atau fi'il selepasnya kepada fathah. Jadi fathah ni adalah baris yang jelas lah, kita boleh nampak perubahan. Contoh, tadi saya guna perkataan Allah kan. Tadi kita nampak bila ada harfu jar, min contohnya, minallahi. Tapi kalau harfu nasab, dia akan menyebab, bila ada harfu nasab ni, dia akan menyebabkan perkataan ni tadi berubah kepada baris fathah. Innallaha. Contoh macam itulah. Baik, kita terus pergi kepada jenis-jenis harfu nasab. Contoh-contoh harfu nasab yang ada. La'alla. Kita selalu jumpa kan? La'allakum tashkurun. Contohnya. Jadi la'alla. Apa maksud la'alla? Supaya ataupun boleh jadi. Ada 2. Biasa yang kita jumpa la'alla ni maksud dia supaya. Jadi kita biasanya supayalah, sebab yang boleh jadi ni jarang ada dalam Quran. Ini la'alla maksud dia supaya, dia adalah harfu nasab. Ejaan dia. Boleh nampak ke? Okey. Salah satu ni la'alla. Maksud dia supaya. Nama dia harfu nasab. Jadi apa tugas dia? Menasabkan, menyebabkan kalimah isim ataupun fa'il yang datang selepasnya fi'il, dan ataupun isim yang datang selepasnya. Kalau ni dia fi'il dia biasanya. Dia akan menyebabkan kalimah huruf nasab ni, kalimah fi'il selepasnya ataupun isim berbaris fathah. Okey, anna, bahawasanya pun sama juga. Contoh lagi harfu nasab, annallaha. Innallaha contohnya. Inna sesungguhnya. Okey, bezakan yang ni. Kalau anna, terjemahan dia bahawasanya, baris atas. Kalau inna, terjemahan sesungguhnya. Kita kenapa beza? Ada beza ke sesungguhnya dengan bahawasanya? Dia punya kedudukan dalam ayat.
Ada beza. Maksud kedudukan tu ada yang di awal, ada yang di tengah, tengah-tengah. Tapi sebab itu kita bezakan maksud dia itulah. Kalau anna kita kata bahawasanya. Kalau inna kita kata sesungguhnya. Ya, terjemahan dia. Sambil tu sebut-sebut juga ya. Kalau tak buka mic pun tak apa, tapi cuba sebut ikut je saya sebut perkataan tu. Lan. Seterusnya lan. Lan tidak sekali-kali. Maksud dia, terjemahan dia tidak sekali-kali. Lan mesti diikuti dengan fi'il. Lepas lan ni, dia tanda pada fi'il jugalah. Dan lan huruf nasab. Lagi satu, an. An bahawa. Lan tidak sekali-kali. An bahawa. Selepas an, lepas dia adalah fi'il. Tadi bahawasanya, ini bahawa. Apa beza dia? Tu ada satu ada syaddah, yang ini sukun. Ini sukun, ini syaddah. Yang ada syaddah, bahawasanya. Yang tak ada syaddah, ada sukun, bahawa. Tapi dua-dua harfu nasab. Lan harfu nasab maksud dia tidak sekali-kali. Baik, cuba kita sebut sekali lalu. La'alla, terjemahkan. La'alla. La'alla supaya. La'alla, supaya. Anna. Anna bahawasanya. Inna. Inna sesungguhnya. Lan. Lan tidak sekali-kali. An bahawa. Okey. Jadi kalau kata saya kita buat cuba terjemahkan, ingat balik tak? Pada macam tu boleh ke? Tak iyalah kot. Boleh lah nah. La'alla supaya, anna bahawasanya, inna sesungguhnya, lan tidak sekali-kali dan an bahawa. Itu kita memang tak dapat. Saya bukan expect semua orang terus hari ni dapat, tapi faham konsep. Ada huruf akan menyebabkan kalimah selepas dia baris kasrah. Ada harf yang akan menyebabkan kalimah selepas dia berbaris fathah. Ada juga huruf ataupun harf yang menyebabkan kalimah selepasnya menjadi baris sukun. Ini huruf, panggil huruf jazam. Harfu jazam. Jadi harfu jazam menukarkan baris akhir kalimah fi'il selepasnya kepada sukun. Yang berbaris sukun ni panggil apa? Majzum. Tadi kalau isim, majrur. Kalau isim dengan fi'il, baris fathah, mansub. Isim yang baris isim pula. Fi'il berbaris sukun, kita kata majzum. Short form untuk harfu jazam, ZM. Jazam. Harfu jazam juga adalah tanda bagi kalimah fi'il majzum selepasnya. Okey, apa dia harfu jazam? In. Ni jangan bezakan ni. Ini baris sukun. Dia bukan yang tadi baris syaddah, ada syaddah kan? Yang ni in. Maksud dia jika atau sekiranya. Selepas in mesti fi'il. Lam berbaris sukun. Dilepas dia mesti fi'il. Macam nak sebut ni lam baris sukun kan? Macam nak sebut ni? Macam nak sebut ni? Dia biasa memang akan digabungkan dengan harf yang lain. Ada perkataan yang lain. Biasa dia ada fa, lepas tu taruh ya. Fal macam tu. Ataupun fa je lah. Fal. La. La yang diikuti dengan fi'il. Dia fi'il tu selepas dia berbaris sukun. Tu huruf jazam. Yang ni bermaksud janganlah. Kalau dia baris sukun. Contohnya la taghdab. Satu hadis tu. Dia baris sukun. La taghdab. Dia bukan la taghdabu. Bukan la taghdabin. Jadi sukun. Jadi maksud dia janganlah. Ada juga la yang bermaksud tidak. Kalau bermaksud tidak tu dia bukan huruf jazam. Dia huruf lain. Kita akan belajar. Dia dah jadi bukan kata tugas. Yang itu harf tapi kata yang lain. Tapi hari ni kita belajar jazam dululah. Sebut jazam. In. Lam baris sukun. La. Lam. In jika atau sekiranya. Lam baris sukun maksud dia hendaklah. Lam alif diikuti fi'il. Janganlah. Lam jazam yang lepas dia ada fi'il. Lam. Tidak. Maksud dia tidak. Tidak lam ni ada memberi connotation belum.
Tidak lam ni ada connotation yang bermaksud belum lah. Boleh juga kita fahamkan macam tu. Ada kat ya, silakan. Kalau fi'il yang selepas la tu dia bukan sukun, maksudnya la tu bukan la majzum ke? Bukanlah jazam, betul. Betul. Maknanya terjemahan dia bukan janganlah. Terjemahan dia lain. Tidak aja. So, macam kalau dalam ayat yang la takihu tu dia tak kira sebagai sukun kan? Tapi itu dia majzum dengan menghilangkan satu huruf. Tu bukan lain sikit. Nanti kita belajar bab fi'il, nanti kita akan belajar. Itu modul 2 tu kot. Siapa tu tanya tu dapat dah jauh. Oh. Okey. Alhamdulillah. Alright. Teacher nak Ada. tanya. Sila. Yang in tu kan? In tu kalau dia selepas in tu fi'il, so dia harf jazam. Kalau yang sebelum ni yang harf fujar. Harf fujar tu. Ada yang bahawa tu fi'il juga kan? Oh ni harfu ni. Harfu nasab. No inna. So okey. Tak beza ni kan? in. Ini an. Lain tu. Betul. Okey. Terima kasih. Mana datang warna merah tu? Saya terconting. Tak ada pun. Okey. Ada orang tulis ke? Boleh annotate Ada line merah kat atas skrin saya tu tapi tak. Zoom annotation. Ada siapa annotate ke tadi? Saya rasa boleh ni. Participant boleh annotate. Tak ada? Tapi saya tak ada buat. Okay, tak apa. Khair, insyaAllah. I didn't use the mouse. Sekejap Sekejap saya cuba stop sharing dan nak share balik. Sebab saya tak ada tulis kat situ. Dia keluar sih. Baik, sorry. Kita share balik dah. Bismillah. Kalau boleh annotate bagus juga tau. Supaya pelajar boleh, siapa yang boleh tulis lah. However, saya tak nak bebankan dengan tulis tu. Mula-mula ni kita buat je secara lisan. Nanti bila kita tulis tu ada latihan yang bertulis tu, kendian lah. Okey, kita tengok contoh-contoh harfu nasab ya. Okey, ini contoh harfu nasab. Inna. Jadi kat sini inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka. Ini yang kita highlight hari ni, inna huruf nasab. Anna bahawasanya, yazunnuna kat sini dia di tengah. Mereka meyakini bahawasanya mereka adalah orang-orang yang menemui. Nampak dia punya dalam ayat. Ini dekat tengah. Ini contoh ayat ni. Contoh ayat. Anna. Ni penggunaan dia di tengah. Jadi kita terjemahkan bila kita jumpa bahawasanya. Okey, kita pergi pada contoh. Teacher boleh ulang. Teacher yang pertama tadi. Okey. Ni. Okey. Dia kena selepas tu fa'il Mana? Yang ni bukan ni isim. Warna hitam isim. Okey. Inna tak semestinya diikuti dengan fi'il. Inna isim lah. Okey. Isim. Memang dia biasa isim lah. Kita tengok color. Kalau kita tak tahu, kita boleh tengok color. Kalau hitam, isim. Ni, kat bawah ni pun kod dia isim. ISM, isim. MSB,
mansub. Kita selalu jumpa macam ni. Kita akan jumpa dalam Quran Mubayyinah ni nanti. Yang hijau ni kan. Ni harf. Harf apa? Harfun nasab. Dia ni yang ikut dia ni apa? Isim mansub. Jadi yang ni kita nak terjemah macam mana kalau kita tahu dia ni harfun nasab ni? Sesungguhnya. Dari segi terjemahan dia tak ada perbezaan. Cuma kedudukan dia dalam ayat tu. Yang mana benda ni akan lebih kita belajar daripada dalam modul 2 lah insyaAllah. Sekarang ni kita fokus kita pada menterjemah kalimah harf ni. Inna, sesungguhnya. Bezakan. Ini berada di permulaan ayat. Kalau anna, dia berada di pertengahan ayat. Ya? Ustazah, yang hijau ni dia ialah harf dan jar. Ada harf, dia termasuk dalam, okey sekejap kita buat contohkan. Okey, harf. Kita buat semula payung dia tadi ya. Okey. Maknanya harf ni pecahan daripada kalimah yang 3 tu kan. Daripada pecahan kalimah. Okey, dia harf. Jadi harf ni terbahagi kepada kata tugas dan juga kata sendi. Okey. Okey. Kita belum masuk kata sendi. Sekarang kita tengah tengok kata tugas. Jadi kata tugas yang kita dah jumpa tadi ialah jar. Harfu jar. Kemudian kita jumpa pula harfu nasab. Yang ketiga kita jumpa harfu jazam. Jadi hari ni kita belajar 3 kata tugas ni. I see. Okey, dapat? Jadi kita boleh senaraikan harfu jar yang kita belajar hari ni apa dia? Satu, kita belajar min. Lepas tu kita belajar ila. Lepas tu an. Ka. Okey, saya suka kita buat macam ni lah. Kita buat bunyi dia pun sedap sikit dengar. Min, ila, an, ala, fi, ka, la. Jadi kita boleh cuba kita buat macam ni. Yang ni saya boleh kongsikan. Cuba ingatkan balik semula, kita sebutkan maksud dia apa. Ni macam wrap up lah ya. Baik. Min apa? Min terjemahan dia? Daripada. Ila? Kepada. An? Dari hal. Kita ambil dari hal lah. Ataupun daripada ala? Ke atas ataupun di atas. Fi? Di dalam. Sorry. Boleh. Apa tadi? Di dalam ataupun pada kan? Abi dengan ataupun kepada. Ka seperti. Santi. La li bagi. Tu hari ni kita belajar 9 harfu jar. Kemudian kata tugas yang berikutnya kita belajar apa tadi? Kita tengok balik. Tak ingat. Harf nasab. Harfu nasab. Ya? Inna. Ala. Anna. Siapa dia tu? Apa warna? Allah Akbar. Okey. Gangguan teknikal. Syidah ke siapa? Bukan. Tak tahu. Okey, tak apa. Menjawab Saya je. Tengah nak jawab Inna, anna. Okey. La inna, anna. Tadi lagi apa? Harfu nasab. Lan. Dengan an. Okey. Jadi la tadi maksud dia? supaya ataupun supaya. Inna sesungguhnya. Kemudian anna bahawasanya. Masya-Allah. Lan
Tidak sekali-sekali. Dia bukan tidak sekali-sekali dah. Tidak sekali-kali. Ada beza tak maksud dia? Ada. Maksudnya never ever kan? Yes. An? Bahawa. Bahawa. Macam tu. Siapa tu? Boleh tolong mute kan kot. Kesian dia. Sinetron. Dia tak sedar. Alhamdulillah la kulli hal. Baik, seterusnya kata tugas yang kita belajar hari ini tadi adalah harfu jazam. Jazam. Jadi apa dia harfu jazam yang kita belajar tadi? In. Lagi? Lam sukun. Lam mati. Lam sukun. Lagi? Lam alif. La. Lagi? Lam. Lam dah? Lam, la? Lam mim. Lam sukun. Dah sudah. Lam sukun. Lam Ya. sukun. Yes. 4 je ke? Ya. Okey, Masya Allah. Maksudnya apa? Ini yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Bukan ini sahaja, tapi ini yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Okey, in tadi maksud dia? Jika. Atau sekiranya. Atau sekiranya. Lam? Lam tidak. Tidak yang memberi maksud. Ada kala dia boleh maksud belum. La? La maksudnya jangan. Janganlah. La panjang. 2 harakat. Tabi'i. Janganlah. Lam baris sukun? Lam sukun hendaklah. Hendaklah. Okey. Dia cakap. Ya. Kan selalu diorang cakap, orang Arab cakap la tu kan, itu ialah jangan kan? Ataupun tidak? Tidak. Ada yang tidak. Tengoklah dia konteks dia apa. Oh, kalau dia kata la tu maksudnya La lah tu. la. Okay. Tapi kadang-kadang kita bercakap kan. Kita jadi, kita macam orang kata apa, sangkutkan tu. Sebab itu, lagi kalau satu kita tadi Ustazah cakap, ala kulli hal. Ala kulli hal. Cuba terjemah. Wah, dah pandai nak terjemah. Bagus. Baik, saya tuliskan perkataan tu. Cuba terjemah. Ini alhamdulillah janganlah dulu. Yang mana kita dah jumpa. Ala kulli hal. Alhamdulillah. Lepas tu huruf. Ala kulli hal. Okey, yang mana dia? Ni macam maksud dia apa? Alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu. Mana ada harf kat mana? Cuba highlightkan harf. Kita highlight harf. Harfu apa? Harfu jar. Harfu jar. Ada berapa? Ala. Satu lagi? Li. Okey, jadi ada 2. Cuba terjemahkan hak tu. Alhamdulillah segala pujian kesyukuran itu li kepada bagi. Tadi tulis kat sini bagi. Bagi Allah ala atas ataupun di atas kulli tiap-tiap hal. Hal cakap Melayu apa hal? Hal juga, bukan huruf hal. Ni hal. Warna hitam ni hal. Atas segala hal. Maksudnya alhamdulillah for everything. Kalau kita maksud. Alhamdulillah for everything, I see. Tapi sebenarnya kalau kita dah boleh ni kan, dah tahu dah ni. Segala pujian kesyukuran itu bagi Allah di atas setiap segala ataupun tiap-tiap hal. Jadi kita menyebutlah. Tu baru datang alhamdulillah kalimatu kulli syakir. Maknanya lafaz hamdalah itu, sebutan menyebut alhamdulillah itu adalah lafaz bagi tiap-tiap yang bersyukur. Tu siapa kata tu? Ibnu Abbas. Baik, kita tengok latihan. Kita ada masa tak? Ke dah lebih masa dah ni? Dah pukul 11 teacher. Dah pukul 11 4 minit. Okey. Jadi kita sambung latihan ni esok boleh? Boleh. Jadi hari ni apa kita buat? Kita consolidate apa yang kita dah belajar. Maknanya kita tengok balik overview dia. Kita sekarang sedang melihat pada kalimah harf. Kalimah harf ni boleh dibagi kepada dua
dua bahagian lah. Satu kata tugas dan kata sendi. Hari ni kita hanya melihat kepada kata tugas dan contoh-contohnya. Apa dia kata tugas yang kita dah tengok? Harfu jar, itu tanda bagi isim. Harfu nasab, untuk fi'il dan juga isim. Jadi tak susah sikit lah ni. Bukan susah sikit, dia banyak lah lagi. Contoh dia pun tadi kita belum tengok kan? Oh dah tengok dah sikit, tak habis. Besok kita sambung yang ni. Dan juga harfu jazam, iaitu yang menyebabkan fi'il selepasnya berbaris sukun. Okey, secara umumnya ini maksud dia harfu jazam, tanda untuk fi'il. Kalau harfu jar, tanda untuk isim. Jadi kalau kita dah dapat yang ni, kita dah kecilkan sikit benda yang kita nak kena belajar. Kita faham konsep ni, dah senang dah. Kita dapat Ustazah, faham. tadi harfu jar ya tanda untuk isim. Isim tu maknanya kata nama lah. Ya. Tanda untuk fi'il ni nak diterangkan macam mana tu Ustazah? Kata nak kerja. difahamkan. Kata kerja. Kata kerja. Ya. Fi'il kata kerja. Verb. Okey. Fi'il kata kerja. Okey. Nanti saya bubur colour. Ni saya kotakkan. Tadi dah tulis dengan biru. Oh, dia sepatutnya merah ya? Ya, kalau fi'il tu merah lah. Quran. Hijau dengan merah dengan hijau dengan hitam lah. Hijau hitam, hijau merah. Boleh, betul. Okay, kita tengok contoh sikit. A glimpse of contoh ayat. Saya ambil muka surat yang banyak sikit ya. Macam ni. Ni ayat 6. Boleh nampak kan? Boleh. Ni harfu nasab. Jadi ni hitam, isim. Ini fi'il, merah, isim. Harfu jar, hitam, isim. Tu nanti kita tengoklah. Fungsi dia kita boleh tengok kat bawah ni. Oh, ni harfu jar. Nama dia harfu jar. Jadi isim selepas dia jadi majrur. Ustazah, Ya. macam mana kalau saya tengok hijau ni semua saya pantai semua jar. Belum lagi saya nak tahu yang pertama ni ialah nasab. Sebab tadi kita dah belajar tu. Lagi satu kita nampak kat sini. Lagi satu kita boleh tu ialah harfu nasab. Nasab, I see. Betul. Jadi lagi satu dalam Quran ni pun kita sebut. Dekat sini. Kita nampak betul. dia hijau. Betul, faham. Tapi kalau katalah tak ada yang NSB tadi ni, maknanya saya kena tahu yang hijau ni, inna ni sebenarnya ialah harf nasab. Harfun nasab, betul. Kena ingat lah. Yes. Okey. Tapi tak banyak kan yang kita belajar. Yang paling banyak dalam Quran tadi ada 5 kan? Tak, bukan harfu jar, harfu nasab. Oh, harfu nasab. Harfu nasab ada berapa? 5 je? 5. Yang paling banyak kita jumpa. Okey. Okey, insyaAllah. Ni yang tadi ni. Nampak ni? Dia ni la. Tapi dia bukan harfu jazam. Nampak bawah dia. Oh, ya? Dia ni tadi kan ni lain. Kita belum masuk lagi. Ini masuk harf tu akan datang. Tapi maknanya kalau kita tengok macam ni, kenapa dia tak terjemah jangan? Kita baru belajar kan? Kita baru je belajar harfu jazam. Tapi kata ustazah lam alif jazam. Dia mesti dia apa? Maksud dia janganlah. Tapi kenapa ni tidak? Sebab ada la tu ada beberapa jenis. Jadi la yang ni dia bukan janganlah. Macam mana yang kata janganlah tu? Dia mesti ada lepas dia tu majzum, baris sukun. Oh, kalau tidak saya terjemahkan tadi, janganlah mereka beriman. Kan salah kan? Maksud dia betul. Macam itulah. Alhamdulillah kalau dapat nampak tu, Masya Allah, maknanya kita dah bergerak lah, kita ada sesuatu lah. Kita dah ada satu sedikit lah kemahiran tu dah dapat dah. InsyaAllah. InsyaAllah. Cuba bezakan je. Okey, ada soalan lagi? Tak ada Dekat chat ada siapa bagi soalan? Tak ada Tak ada. Baik, okey, alright. Alhamdulillah. Jadi kalau macam tu, kita tawakuf dulu kelas kita sampai esok pula. Baik, kita tutup lah ya, Bid ya. Terima kasih Ustazah. Ustazah nak baca doa ke? Boleh juga.
أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.